Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Cikgu Pakar Kikira by Miss Nisa. Okay, so ini adalah part 3. Part 3 yang mana untuk part 3 ni Miss membincangkan bagaimana untuk you masukkan kad-kad inventory. Yang macam hari tu untuk part 2 I ajar you bagaimana untuk you recordkan kad inventory berkaitan dengan bahagian masuk, sebab kita bincangkan berkaitan dengan belian secara kredit, is it? Untuk barang-barang niaga seperti roti burger, burger ayam, roti oblong, oblong kambing, daging kambing oblong, telur, sos cili, mayonis dan sebagainya lah. Okay, so untuk video yang part 3 ni Miss bincangkan bagaimana untuk you masukkan kad inventory juga tapi bahagian keluar. And then selepas you masukkan dalam kad inventory, get ready untuk lampi-lampi ada memo punya urus niaga, you kena lengkapkan juga. Tapi make sure kena settlekan dulu kad inventory baru you masuk ke dalam memo dalam lampiran B. Kenapa? Sebab kita tak nak ada pengeluaran barang, okay, barang niaga yang terlebih daripada yang sepatutnya yang tengah ada dekat tangan kita. Contohlah dekat tangan kita ada sebanyak 5 botol sos cili tapi you pergi keluarkan sampai 7 botol. So benda tu kita nak mengelakkan daripada berlaku macam tu. Sebab tu kita settle kat inventory baru masukkan ke dalam memo dalam urus niaga lampiran B. Okay. Alright, so jangan lupa untuk subscribe I punya YouTube channel, comment, like and share. Banyak-banyak supaya ramai lagi akan dapat manfaat daripada video ini. Okay, so if you are ready, so let's go untuk completekan kad inventory bahagian keluar. Let's go. Okay, ini adalah part 3. Okay, bagi kita nak melengkapkan kerja khusus kita. Okay, untuk part 3 ni Miss akan ajar you bagaimana untuk you melengkapkan you punya kad inventory. So ini adalah kad inventory kita, dan juga dalam kad inventory hari tu kita dah explain, okay, Miss dah explain berkaitan dengan kemasukan. Kenapa berlaku kemasukan barang niaga? Sebabnya hari tu kita ada beli barang niaga secara kredit. Okay, so yang macam hari tu, inilah yang apa yang kita dah masukkan hari tu ni semua ni. Okay, cumanya darling, kalau hari tu Miss nak buat sedikit pembetulan lah. Okay, yang ini semua ni yang ada, nampak tak dokumen tulis invoice INV 2318, INV 23267, lepas tu kita ada INV 23371 dan sebagainya kan. Okay, ini semua minta ditukar, pembetulan sikit. Okay, sebab apa? Sebab dekat atas ni dia tak tulis sini dokumen, dia tak tulis sini nombor dokumen, tapi dia tulis dokumen. Kalau dia tulis nombor dokumen, kita akan letakkan dia INV dan sebagainya. Tapi sebabkan dia kata dokumen, so you just letak je sini perkataan invoice asal. Okay, so jadinya yang lain tu pun semua I nak you tukarkan sekali, termasuklah roti oblong, tolong tukarkan yang INV semua kepada invoice asal. Okay, nak dapatkan confirmation daripada cikgu sekolah you, cikgu aircon sekolah you, nak perlulah taruh atau tidak untuk perkataan asal ni. Okay, so yang kita dah buat hari tu lah burger kambing oblong, sos cili. Okay, yang kita record hari tu hanyalah berkaitan dengan kemasukan saja, berkaitan dengan masuk saja. Yang berkaitan dengan keluar belum lagi. Ini video yang kita akan buat hari lah yang berkaitan dengan keluar pula. Okay, so untuk kita teruskan video ini, I suggestkan untuk you buatkan dalam bentuk Excel. Kenapa Sebab bila you buat dalam bentuk Excel, pengiraan akan lebih mudah. Ni contohlah, pengiraan akan jadi lebih mudah sebab kita boleh menggunakan formula. So kalau you nampak dekat atas ni, nampak tak ada perkataan auto sum belah kanan awak, nampak? Okay, so yang ini akan menyebabkan kita punya pengiraan bagi kerja khusus kita lebih mudah sebab dia terus kira untuk kita. Okay, alright, so sekarang kita akan teruskan untuk berkaitan dengan kad inventory. Okay, nampak dia lah sebagai kad inventory dekat sini. Okay, so bila berkaitan dengan kad inventory, ada berkaitan dengan invoice asal ni semua. Nampak tak yang warna pink ni? Warna pink, invoice asal. Yang warna pink ni kan, ini semua yang kita record hari tu yang berkaitan dengan duit masuk. Okay, now kita nak recordkan untuk berkaitan dengan duit keluar. Nampak tak keluar ni? So nampak kosong kat sini. So kita akan recordkan semuanya sekali. Okay, sebelum I nak ajar you berkaitan dengan macam mana untuk masukkan, I nak ajar dulu berkaitan dengan formula. Macam mana you nak masukkan formula dekat dalam kad inventory yang inilah. Okay, so kita tengok dekat bahagian baki ni. Nampak? Dekat bahagian baki. Okay, untuk mendapatkan baki, you perlu tambahkan baki yang pada hari yang sebelumnya, and then you tambahkan dengan apa barang yang you beli iaitu masuk, dan apa barang yang you keluarkan. You kena tolakkan dia, maka you akan dapat baki. Yang ini tak perlu buat apa-apa, just ambil masuk. Okay, cuba tengok atas ni, cuba tengok atas ni.
Nampak tak dekat atas ni? Okay, C7 tolak D7. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan baki ni, I akan tolakkan yang masuk ni, yang 600 ni, tolakkan dengan barang yang keluar. Tapi untuk 1 hari bulan tak ada berkaitan dengan barang niaga keluar. Barang masuk saja. So, bila kita tolak, you akan dapat balik nilai dia sebanyak 600. Okay, macam mana untuk buat dia? Okay, I padam balik, I tunjuk contoh. You tekan equal dulu. Tekan equal. Lepas tu tekan dekat button 600 yang masuk ni. Nampak dia pusing macam tu kan? Tekan tolak. Sebab masuk kena tolak dengan keluar. Tekan keluar punya kotak. Okay. Lepas tu you enter. So automatic dia akan terus kira. Okay. Dan untuk yang kedua ni, you tak boleh guna cara yang sama. Sebab yang untuk urus niaga yang kedua ni, yang dekat nombor 8 ni, dia ada sebelum punya baki. Inilah. So apa you kena buat adalah, okay, you tekan equal. Okay, naik padam balik. You tekan equal. Okay, awak fokus dekat atas ni You tekan equal. Okay, ambil yang baki yang sebelum. Yang 600 ni kan. Okay, tekan. And then awak tekan tambah. Tengok atas. Okay. Tekan kotak masuk. Tolak dengan keluar. Tekan enter. So nanti awak akan dapat nilai dia. Okay, yang lain ni pun semua akan sama. Tak payah buat benda yang sama. Awak tekan button ni, nampak tak ada macam tebal sikit belah kanan bucu bawah tu kan? Okay, nampak tak sampai jadi bentuk tambah tu? Awak tarik sampai bawah. Nanti formula yang awak buat tu dia akan jadi sama. Jangan tarik yang dekat yang the first one sebab yang atas ni tak sama. Kenapa tak sama? Sebab dia tak ada baki yang sebelum. Dia tak ada. Yang ini kita ada baki yang sebelum. Okay. So awak akan tarik benda yang sama. Yang ini harga kos tak kisahlah untuk masuk ke untuk keluar ke. Okay. Dia punya nilai akan jadi tetap sama. Macam ni kalau you nak buat, you tekanlah. Contoh macam saya punya satu roti burger, saya tekan 40 biji. I bahagikan dengan berapa-berapa, I dapat 40 sen. Tengok balik video I yang kedua. Okay, so jadinya 40 sen ni I tekan 0.40. Okay, enter. Tak payahlah tekan 11040. Ini you tarik je ke bawah sama macam tadi, nanti dia akan copy balik. Okay. Okay, untuk jumlah pula, macam mana you dapatkan nilai dia? Untuk dapatkan jumlah adalah yang nilai baki ni you kena darab dengan kos. Faham? So jadinya apa yang akan buat adalah, okay, tengok sini I padam balik. I tekan equal. Baki kan? Baki kan? I tekan kat kolom baki sebab ni lah row yang 7 ni kan? Okay. So I akan tekan equals. I tekan yang dekat baki 600 ni. Lepas tu darab. Okay, tak ada, jangan tekan X Untuk darab you tekan star. Yang dekat angka 8 tu dekat keyboard you. Tekan star. Lepas tu tekan dekat kotak yang kos seunit dia ni. Tekan enter. So dia terus darab kita. So 600 darab 40 sen dapat 240. So yang lain tu sama. You tarik sampai bawah. Nanti you akan dapat formula dia. Ni nanti dululah. Sebab ni I tak ajar lagi. Okay, I tutup dulu Okay. Settle. So nanti untuk semua kat inventory roti burger, burger ayam, semua ni lah I minta untuk you tolong buat juga benda yang sama. Yang formula tadi I ajar tu kan, tolong buat benda yang sama. Okay, supaya pengiraan you akan lebih cepat. Terus kira terus untuk you. Okay, dan sampailah ke mayonnaise semua. Okay, so you dah settle lah. Okay, now settle untuk berkaitan dengan formula. Okay, seterusnya I akan ajar you bagaimana untuk nak masukkan berkaitan dengan kad-kad inventory yang ada. Okay, simple je. Cara dia adalah, okay, barang apa yang kita nak keluarkan, you mesti kena check masuk. Okay, sebab kalau ikutkan, okay, tunjuk dulu you punya soalan. Betul tak you kena record pengeluaran tunai? Lampiran C. Ni. Okay, boleh je tau. Macam ni kan je nak masuk ke berapa 2 hingga 7 hari bulan nak jual burger ayam biasa berapa banyak. Boleh je nak taruh amount ni semua. Tak ada masalah. Tapi, saya takut nanti, okay, Miss takut nanti, amount yang you taruh dekat sini, unit you taruhkan mungkin melebihi daripada apa barang niaga yang sedang available. Contoh roti burger ada 600 je. Tapi mungkin you pergi buat keluar, you pergi jual sampai 700. Dia nampak macam tak logik. So untuk mengelakkan daripada benda tu berlaku, so I ambil keputusan untuk I akan ajar dulu macam mana untuk settlekan kat inventory, baru kita selesaikan ni. Walaupun you nampak, kat inventory dekat last kali kan kita kena buat lampiran C dulu. Tak apa. You settlekan dulu kat inventory, nanti baru kita boleh selesaikan untuk lampiran C. Okay. So jadinya untuk yang ini I akan settlekan berkaitan dengan kat inventory dulu. Okay, nampak kat inventory. Okay. So first kita pergi kepada roti burger dulu. Okay, contohlah roti burger. Okay, tengok masa 1 hari bulan
Roti burger I masuk sebanyak 600. Okay, now I nak decide berapa banyak yang I nak keluarkan. Okay, I decide. Okay, you tak boleh keluarkan lebih. You jangan keluarkan terlalu sikit. Sebab you kena tahu tau, roti ni dia ada expired dia. So jangan pula you keluar terlalu sikit. Takut nanti kan banyak sangat barang lebihan yang tinggal. So you keluarlah ikut yang mana you rasa okay. Macam contohnya satu paket ada 40 biji kan, 40 biji roti. You keluarkanlah, mungkin nak keluarkan 7 paket ke 8 paket ke. Sebab hari tu yang 600 paket ni kita beli berapa kita tengok kita punya hari tu. Masa first hari tu kita beli sebanyak 40 paket. Nampak ni? 15 paket. Roti burger nampak 600 ni kan, kita beli sebanyak 15 paket. Okay, so mungkin lah daripada 15 paket, mungkin you guna 14 paket. Macam tu, faham tak? Janganlah ambil jual, keluarkan 3 paket. Nanti kan banyak sangat keluar. Banyak sangat yang lebih. So tak nak benda tu berlaku. So better you buat macam tu. Okay, alright. So seterusnya, you pergi dekat kad inventory tu. Okay, katalah you nak keluarkan berapa. Okay, minta sangat-sangat, semua student ini just a guideline untuk you. So I harap sangat, tolong jangan ambil amount sama dengan I. Sebab I buat video ni as a guideline. So I tak nak jadikan video ni sebagai tempat untuk you meniru. Tolong sebab I nak you belajar. Okay, so katakanlah roti burger ni I nak keluarkan sebanyak 400. Okay, katakanlah I nak keluar sebanyak 400 Okay, so I pun keluarkanlah 400. So bila I keluarkan 400 dekat sini, sekejap. Okay, I keluarkan 400 kat sini. So baki ni nanti dia akan terus jadi 200. Kenapa? 600 ni tak ada apa-apa, dekat masuk tak ada apa-apa, tolak dengan 400 dapat 200. So nampak dia akan automatic kira. So yang ini pun dia terus darabkan dengan 4% terus dapat RM80. So you akan repeat benda yang sama. Okay, jadinya sekarang ni I bawa masuk untuk 8 hari bulan. I ada beli sebanyak 1000 biji. So berapakah baki yang ada? So jadilah dia 1200. Ini semua dah ada dalam formula sayang. Okay, tapi kalau you nak check tekan kalkulator sendiri pun boleh, tak masalah. Okay, lepas tu untuk 8 hingga 14 hari bulan, 8 hingga 14 hari bulan I decide untuk keluarkan sebanyak 1000. Okay, sebab nampak tak kisah dia 1200. I tak nak keluarkan terlalu sikit. So I keluarkan 1000. So I biarkan ada balance 200. So I keluarkan 1000. Okay, I keluarkan 1000 dekat sini, maka balance I 1000 lah, 720. Daripada 1200 I keluarkan 720, maka I ada balance lagi sebanyak 480 biji roti burger. Okay, so yang ni pun terus darabkan dengan 4%, I akan dapat nilai dia lah. Okay, lepas tu jadinya 1000 tambah dengan 480. Nanti formula tu memang dah set kira untuk kita. Dapatlah sini 1480 biji burger. Okay, dan seterusnya pada 15 hari bulan 21. Okay, ini memang dalam you punya kad inventory dekat dalam you punya soalan. Okay, so yang ini untuk 15-21 I decide untuk keluarkan sebanyak 730. Jadinya balance yang tinggal daripada 1480 I keluarkan 730. So jadinya dekat sini berapa? Sini akan mendapat 750. Dan you akan buat seterusnya. 750 you masa 23 bulan you ada buat masuk 800. So jadinya kat sini you ada balance sebanyak 1550. Semua ni kena darabkan dengan 4%. Formula tu dah kirakan siap-siap untuk you. Okay, lepas tu dekat 22-28 sama ada pengeluaran memo dekat memo ni. Okay, so dekat memo ni, tengok dekat sini 22, 28. Ni ada kat sini. Okay, so untuk 22 hingga 28 ni I keluarkan dia sebanyak 660. Jadi yang tinggal berapa? 1550 tolak dengan 660, maka tinggal 890 biji. Dan 29 hingga 30 I decide untuk keluarkan sebanyak 220. Maka last sekali roti I yang tinggal adalah sebanyak 670 biji. Itu apa yang I decide. Tapi please you jangan ambil sama dengan amount dengan I. Okay, okay, so settle lah untuk roti burger. Okay, and then you akan buat benda yang sama juga. Macam burger ayam pun sama. Decide hari tu ada 300. I decide 2 hingga 7 hari bulan I nak keluarkan. Maksudnya I nak jual 2 hingga 7 bulan tu banyak yang I akan jual nanti. So kat sini ada 280. Okay,
Maka baki dia berapa? Tinggal 20 lah. Daripada 300, I keluarkan 250. So, I ada lagi balance RM20. RM20, 20 unit. Okay. Dan bila darabkan 80%, I akan dapat RM16. Alright. Dan 8 hari bulan, nampak dia masuk 600. So, maka I ada baki 620 tu. Darabkan 80%, sama juga dengan formula. Macam I ajar tadi, cara buat formula, tekan Okay. Lepas tu 8 hingga 14, I keluarkan sebanyak 600 unit. Maka 620, asalnya ni adalah 600. Maka berapa balance burger ayam yang tinggal? 20 unit. Darab dengan 8%, dapat yang sama RM16. Okay. 15 hari bulan, I bawa masuk 600 unit. Maka ni 20 unit. Jadinya sini 620 unit. Okay. Dan 15 hingga 21, I decide untuk keluarkan daripada 620 burger ayam yang available, I decide untuk keluarkan sebanyak 588. You decide on your amount. Alright. And then kat sini tolakkan dengan 588 ni, 620.588 based on formula. Okay, tengok atas sayang. Tengok atas, nampak tak formula? Ni formula I cakap tu. Kan? Yang formula ni you akan gunakan untuk yang dekat bahagian dekat bahagian baki ni. Okay. So, yang ini lepas I tolakkan dengan apa yang I keluar, tinggal 32. Lepas tu 23 hari tu kita dah masukkan 600. Maka kita ada balance sebanyak 632. Jangan lupa tepi ni semua memang you kena darabkan dengan 80%. Ini pun dalam formula kita buat tadi, yang kita darabkan dengan kos seunit tadi. Okay. And then untuk 22-28, I decide untuk keluarkan sebanyak 542. And 29 hingga 30 bulan, I decide untuk keluarkan 60 biji. 60 keping burger ayam. Maka balance yang ada kat sini 90-30, dan jangan lupa darabkan dengan 8. Safety siap. Okay. So you akan buat benda yang sama. Right. Telur pun sama. Okay. Macam telur kalau ikutkan, ini dia kira dalam bentuk papan kan. So, kalau you nak senang, you buatlah. Nak keluar berapa papan. Macam 450 ni, hari tu I beli ada berapa papan Tengok telur hari tu. Telur hari tu mana telur? Telur tak ada yang mana telur? Tak ada. I tak ingat lah. Kita beli 15 papan tak silap Miss. Is it 15 papan tak silap I? Rasa macam ada. Hilang dah. Okay, tak apalah. Okay, yang mana hari tu kita beli sebanyak 15 papan. So, mungkinlah daripada 15 papan tu, you nak keluarkan sebanyak 14 papan je. Mungkin? You bolehlah buat macam tu. 15 papan ke, 10 papan ke. Okay. Macam I decide nak keluarkan sebanyak 11 papan. 11 papan darab dengan 30 biji. Sebab satu papan 30 biji dalam 210. So, I keluarkan 210 biji. Berapa telur yang tinggal? Daripada 450 tolak 210. 240. And darab dengan 3%, maka dapatlah sini jawapan dia akan jadi RM72. Benda yang sama. Okay. And 8 hari bulan. Okay, sekejap. Okay, untuk yang ini, memo yang 2 dengan 8 ni kan. Okay, pergi tengok dekat lampiran B. Okay. Pergi tengok dekat lampiran B. Okay. You decide dulu tau. Okay, macam tadi kan. Nampak tak ni? Memo. Pergi dekat lampiran B you. Pergi tengok dekat muka surat 8. Muka surat 8. Okay. Yang memo ni, I nak keluarkan dia. Nampak I nak keluarkan dia sos cili. I nak keluarkan 2 botol, 3 botol. Okay. Mana nak buat dulu? Nak buat yang dekat memo dulu ke atau nak buat kat inventory dulu? Okay. My idea is better you buat kat inventory dulu. Dah siap kat inventory baru you masuk dalam memo. Supaya amount yang you keluar tu tak jadi terlebih sangat you keluarkan dia. Okay. So sebab tu I decide untuk you keluarkan dulu kat inventory. Dah keluarkan barulah you masukkan dekat dalam memo tadi. Okay. Contohnya macam ni kan. Okay. 210. 210 I bagi dengan 30. Maksudnya ada 11 papan. Tadi kat sini ada 11 papan. So sebab itulah untuk 2 hari bulan yang dekat I punya memo, I letak sini 11 papan. Daripada 300, ini berapa hari bulan ni? 2 hari bulan. Okay, 2 hari bulan, I keluarkan sebanyak 210. 11 papan ke? Bukan 11 papan tu, kena darab balik. Bukan 11 papan. Minta maaf. Yang ini kena betulkan balik, ikut balik apa yang ada kat sini. So, kalau kita bahagikan, sekejap Kalau kita bahagikan 210 bahagikan dengan 30 biji. Oh, minta maaf. Sepatutnya dekat sini ada sebanyak
7 papan. Nanti dia kena betulkan balik ni. Ini sepatutnya ada 7 papan. Okay. Ada 7. So nanti I kena betulkan balik. So ikut balik apa yang you dah buat dekat kat inventory. Kat inventory ni adalah sebagai you punya benchmark you. Untuk you nak masukkan semua ni. Okay. Alright. So lepas you dah masukkan semua ni. Okay. Lepas you dah masukkan semua ni. You settlekan pula. Pergi cari macam memo tadi kan. Kejap Ada sos cili dengan mayonis, is it? Okay. So, untuk sos cili dengan mayonis ni, you pergi dekat kat inventory dia juga. Kat inventory untuk sos cili dan mayonis. Okay, mana sos cili mayonis? Oh, ini sos cili ni. Okay. Untuk sos cili dengan mayonis, you decide untuk you nak keluarkan berapa banyak. Okay. Macam I punya ni. Okay, I tambah sekejap. Okay, ni I punya sos cili Okay. So, hari tu I masukkan sini sebanyak 15. Is it? Yang satu hari bulan itu I masukkan sebanyak 15 unit. So, baki ada 15 lah. And hari tu I decide I nak jual dengan harga RM12. So, I taruh sini RM12. So, automatic semua akan ikut. Kenapa ikut? Sebab I tarik je. Sak ke bawah macam tu. I tarik je ke bawah. Okay. Alright. So, untuk 2 hari bulan. Sebab apa tau? Dekat sini, 2 hari bulan I decide untuk keluarkan sebanyak 2 botol. So, I pun keluarkanlah 2 botol. Okay. So, bila I keluarkan 2 botol dekat sini. Jadinya, I akan tolakkan dia buat benda yang sama juga. Tekan formula yang tadi I ajar you tu. So, tinggallah 15 tolak 2 dapatlah 13. So, I keluarkan 2. Okay, 2 kan? 2 hari bulan kan? Memo. So, you pergi dekat you punya memo tadi yang dekat dalam page 8 tu, you tekan sini 2 botol. Masukkan 2 botol ni. Okay. Okay, lepas tu you pergi pula dekat mayonis. Nampak tak mayonis? Kan? Okay, you pergi dekat kat inventory mayonis. Okay, semua orang pergi. Pergi dekat kat inventory mayonis. Jeng, 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 jeng. Okay. So, 2 hari bulan nampak tak memo? Okay. Hari tu 1 hari bulan I masukkan 12 kan? Memang dalam soalan 12 paket. So, dekat 2 hari bulan I rasa I nak decide keluarkan sebanyak 3. Mungkin you tanya, Miss, kenapa keluarkan 3 sikitnya? Kenapa tak keluarkan 10 ke? Okay, you kata tengok sini. 2, 8, 14 kita keluarkan. 2, 8, 14 memo ni adalah untuk kita keluarkan paket mayonis. Yang ada 12. Kalau I keluarkan 10, nanti kalau dekat 8, 14 ni sikit sangat tinggal. So, I keluarkan sini 3. Okay, so bila I keluarkan sini 3, maka I ada baki lagi berapa? Ada 9 lagi baki. So, kalikan dengan 18. I had to decide dengan harga RM18 satu paket mayonis. So, sama juga macam tadi lah. I ajar you tengok atas ni macam nak buat. Nampak? Ambil yang baki, darab dengan kos unit. So, you akan dapat dekat bahagian jumlah. Okay. So, darabkan 3 darab dengan 9 darab dengan RM18. So, jumlah adalah 192. Ni 3 kan? Okay, pergi dekat balik memo you. Masukkan 3. Nampak? Macam tu. So, settle dulu kat inventory. Baru settlekan memo. Dekat dalam lampiran B. Kalau tak nanti payah. Kenapa? Sebab takut nanti kan amount tu tak tally. Itu cara yang betul. Banyak cara je boleh buat. Tapi untuk tak nak melambatkan kerja. Miss pun dah banyak try and error dah. Buat tu salah. Buat ni salah. So, this is the fast way untuk you buat. Okay. So, you akan ulang balik benda yang sama dalam you punya kat inventory. Okay. Alright. Cumanya, okay, I nak tekankan dekat bahagian sos cili. Kita pergi sos cili. Ada satu amount yang tetap. Okay, nampak tak sini 5 hari bulan? Yang mana 5 hari bulan punya urus niaga dekat dalam lampiran BU. Okay, pergi dekat soalan you. Pergi dekat soalan you muka surat 10. Okay. Dekat bawah ni kita ada nota kredit. Nampak tak? Okay. Nota kredit ni maksudnya apa sayang? Cuba ingat balik yang kita belajar masa form 4 dulu. Nota kredit adalah di mana kita ada buat pulangan barang. Sama ada customer pulang barang pada kita ataupun kita pulang barang kepada pembekal. Okay. So, kalau you tengok dekat asal ni maksudnya apa? Kita membeli. So, jadinya kita pulangkan barang kepada
bekal. So kita pulangkan apa? Ni sos cili. Sos cili ni ingat tau, kita punya pembekal dekat dalam kita punya kerja khusus cuma ada 2 je. Pembekal yang membekalkan kita barang niaga seperti roti, burger ayam, oblong, sos cili dan mayonis. Dan satu lagi ada pembekal telur. So ini adalah sos cili. Maksudnya kita menggunakan pembekal kita pertama. Pakai nama pembekal yang sama. So you masukkan dulu nama dia. Okay, nampak ni pembekal salai bakar ni I punya nama. Okay, lepas tu dekat bawah ni nama kita. Sebab apa? Sebab kita adalah pembeli. Pembeli mesti nama kat atas, penjual mesti nama kat bawah. Dekat atas, kita nama dekat bawah. Tersasul. Okay. Lepas tu, yang 5 botol tu memang dah ditetapkan. Tak perlu you decide, memang dah tetapkan. Okay. Harga seunit, you letaklah harga yang berapa you decide tu. Macam I decide RM12. Kalau you letak RM13, letak RM13. Kalau RM14, letak RM14. Okay. Harga sama masa kita beli dulu. Nampak? Harga sama yang masa kita beli dulu. Darabkan dengan RM12. So 5 darab 12 dapat 60. Okay. So dekat bawah ni jangan lupa tulis 60. Alright. Okay. So and satu lagi NK344 ni terpulanglah, letaklah apa-apa nombor sebab dia adalah dokumen daripada pembekal, bukan dokumen pada kita. Macam I main taruh je NK3. You letaklah apa-apa nombor kat sini, jangan lupa. Okay. Alright. So jadinya sebabkan ni adalah sama, semua orang akan sama untuk yang memo yang 5 hari bulan untuk nota kredit ni 5 botol. Bila kita pulangkan kepada pembekal, bermaksud dia akan menjadikan keluar, barang tu keluar. So bila you pergi kat inventory untuk sos cili, nampak sos cili sini. Okay, jadi dapat 5 hari bulan dokumen nota kredit kan, keluarkan sebanyak 5. Maka tolong letakkan dekat bahagian kolom keluar ni, letak sini angka 5. Semua orang akan jadi sama. Saya pun masukkanlah nilai dia dekat sini. Okay, masukkan nilai dekat sini. Berapa ni? So, you masukkan. Tolong totalkan dia. Tolak macam biasa pakai formula tadi. So, baki yang ni tambah masuk, tolak keluar, dapat yang ni. So, 13 tolak 5 dapat 8. So, tinggal 8. So, jangan lupa darab dengan 12. Maka, lepas darab dengan 12, so 8 darab dengan 12, dapatlah dia punya jumlah. Pakai formula yang I ajar tadi. Tolong pakai formula dah lalang pakai Excel, gunakan betul-betul. Terus belajar macam mana nak buat benda ni, okey? Okey, so settle, okey? Okey, so itu adalah lampiran dekat dalam B berkaitan dengan nota kredit. Okey. Now seterusnya kita pergi pula kepada urus niaga memo untuk 5 hari bulan. Okey, 5 hari bulan punya urus niaga memo dekat muka surat 11. Nampak? 5 hari bulan, 8 hari bulan sayang, sorry. Muka surat 11 kita ada memo lagi sekali. Okey, yang mana kita keluarkan iaitu tarikh 8 hari bulan ni dikeluarkan lagi. Adakah you akan masukkan yang ni dulu? Tak bukan you akan settlekan kad inventory dulu. So you settlekan kad inventory dulu. Sekejap okey. You pergi dekat kad inventory, yang dia keluarkan dekat sini adalah untuk sos cili, mayonis, telur. Okey, so I pergi dulu dekat sos cili, mayonis, telur. Okay, so dekat sini I decide, nampak nampak okay, ni balance 8 kan. I ada lagi 2 tempat I perlu isikan. Kenapa? Sebab 15 hari bulan nanti I akan beli barulah. So 8 ni I kena share dengan 2 kolom ni. Kolom untuk 8 hari bulan dengan 14 hari bulan. So jadinya 8 hari bulan I decide untuk keluarkan sebanyak 4 botol. 14 hari bulan I decide untuk keluarkan sebanyak 4 botol juga. Jadinya 8 tolak 4 ada 4. 4 tolak 4 jadinya kosong. So dah tak ada balance dah. So sebab tu 15 hari bulan I top up lagi sos cili baru sebab dah habis. Sos cili I dah habis. Macam tu. Okay. Okay, lepas tu macam biasa darabkan yang baki ni, darabkan dengan kos unit. So dapatlah dia punya jumlah macam biasa. Okay. Okay. Settle. So, I pun masukkanlah dekat 8 hari bulan ni, I keluarkan 4 botol. So, pergi dekat lampiran B semua orang. Pergi dekat muka surat 11. Okay, masukkan CD 4 botol. So, dekat mayonis pun sama. Okay, masuk 4 botol So, pergi dekat inventory balik. Pergi settlekan untuk mayonis pula. Mayonis. Okay, balance ada 9. So, ada balance lagi 8 dengan 14. Jadinya 8 dengan 14 ni, I nak buat apa? I akan share dengan ni. So 8 hari bulan I decide untuk keluarkan lagi 4. 14 hari bulan I decide untuk keluarkan 4 juga. Jadinya yang ni 9 tolak 4 dapat 5. 5 tolak 4 dapat 1. Maka ada balance lagi 1 lagi paket mayonis. Jangan lupa darabkan dengan RM18. Okay. So untuk 8 hari bulan I punya dekat memo ni I masukkan I keluarkan 4. So I pergi dekat lampiran B balik sayang. Nampak ni mayonis 4 paket. Nampak? I masukkan dekat sini 4 paket. Ya, sama. Okay. Alright, seterusnya kita pergi pula dekat telur. Sebab ni telur
Ni sebab I dah tulis siap-siap ni. Ini salah ni I rasa ni. Sepatutnya ini pun sama ni. Jadi 7 rasanya. Okay. So, I pergi dekat telur. Pergi dekat kad inventory telur. Yes, kita kena settlekan kad inventory dulu. Baru kita boleh buat lampiran C dengan D nanti. Mana telur I? Okay, ni telur. Okay. So, 8 hari bulan. Tengok ni. Ada balance 240. So, I dah keluarkan 210 hari tu. Asalnya 450. I keluarkan 210. So, I ada baki lagi 240. So, I nak keluarkan 8 hari bulan. I decide untuk keluarkan sebanyak 210 juga. So, 240 tolak 210. So, I ada balance lagi 30. Jangan lupa darabkan baki dengan kos unit. So, RM9 kat sini. Okay. So, 8 hari bulan kan? 210. Okay, 210 you bahagikan dengan 30 biji papan. 30 biji telur. So, I nak tahu berapa banyak papan I keluarkan. Okay. So, I pergi dekat soalan tadi. So, 210 bahagikan dengan 30. I dapat 7. Jadinya dekat sini, minta maaf lagi sekali. Ni I salah tulis ni. So, I tulis kat sini 7 papan. Macam mana I dapat? Sebab 210. Tak biasa pakai laptop ni sebenarnya. 210 bahagikan dengan 30. Boleh lah dia tak ada. Comel tulisan. Okay, 210 bahagikan dengan 30. Saya dapat 7 papan. So, you akan buat benda yang sama juga. Kan? Okay, so dah settle. So, you dah settlekan masuk ni. Tadi, I dah masukkan teruskan untuk 8 hari bulan. Mana 8 hari bulan? Tada! Ni. 8 hari bulan dah. Okay. So, I pergi balik dekat sos cili balik. I nak settlekan sos cili, mayonis dengan telur. Sebab itu yang ada memo dekat dalam bahagian lampiran B. Okay. Sos cili tadi I dah siap dah buat kat sini. 8 dah masukkan. Okay, 14 hari bulan. 14 hari bulan I decide untuk keluarkan sebanyak 4 botol. So, I pergi dekat soalan lampiran B. Okay, you all boleh buka muka surat 16 pula. Tengok ni. Okay, 14 hari bulan. Okay, nampak? I keluarkan sos cili dengan mayonis dengan telur. Okay, sos cili I keluarkan 4 botol kan? So, nampak? I letak sini 4 botol. Okay. Lepas tu pergi balik dekat inventory. Tengok mayonis pula. Mayonis hari tu untuk 14 hari bulan I keluarkan berapa? I keluarkan 4. So, sini pun sama. I pergi dekat soalan muka surat 16. I letak sini 4 paket. Telur. Kita pergi dekat kad inventory telur. Pergi dekat kad inventory telur. Tengok dekat telur tadi. Mana telur tadi? Okay. Telur tadi untuk 14 hari bulan. I decide untuk keluarkan berapa? Okay, tengok sini Tadi last kali 8 hari bulan. Ada balance 30. Hari tu 9 hari bulan. I ada masuk 360. Jadinya dekat sini 30 tanpa 360. I ada balance lagi sebanyak 390. Darabkan dengan 30%. Jangan lupa dapat 17. And then untuk 14 hari bulan. Sebab kat sini 390. I decide untuk keluarkan sebanyak 390 biji. I keluarkan semua sekali. Sebanyak 390 biji ni I keluarkan semua telur yang ada. Okay. Jadinya okay, sekejap So, dah tak ada balance lah. Telur I dah habis semua I keluarkan. Macam telur ni tak disimpan banyak sebab dia cepat busuk. So, I keluarkanlah semua. Okay. Tak ada masalah nak keluarkan semua boleh. Tinggalkan sikit pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So, I kalikan 30% dah tak ada nilai lah. Sebab dah tak ada balance. Okay. So, 14 hari bulan ni, I keluarkan sebanyak 390. So, 390, satu papan ada 30 biji. Jadinya, 390 bahagikan dengan 30 biji telur. Jadinya, I keluarkan sebanyak berapa papan hari tu? Ni betul. 390 bagi yang 30 biji, makanya I keluarkan sebanyak 13 papan. Siap lah. So, sekarang ni, apa yang I tengah buat adalah, I ajar you macam mana nak masukkan kat inventory dekat bahagian kolom keluar. Dan, I terus ajar you macam mana nak masukkan dekat bahagian lampiran B yang berkaitan dengan memo-memo macam ni. Faham tak? Okay. Slow-slow buat tak apa, slow-slow. Janji you dapat apa yang I cuba sampaikan. Kena faham tau. Sebab nanti kalau cikgu you tanya macam mana you dapat, takkan you nak cakap cikgu tiru Miss Nisa. Tak nak macam tu. Belajar Okay. So, belum habis lagi. So, lepas tu apa you akan buat? Kita teruskan lagi perjalanan kita. Kita buat pula. Pergi balik sos cili tadi. Sos cili tadi, kalau tengok dekat soalan, ada lagi ke memo? Ada. Memo seterusnya pada muka surat 22, tarikh 20 hari bulan. Okay, so sos cili, ni jangan tulis lagi tau. Kita settle dulu kat inventory baru kita tulis. Okay. So, macam tu I dah tulis siap-siap lah. Okay. So, saya pergi dekat sos cili pada berapa hari bulan? 15 hari bulan itu kita ada buat masuk sebanyak 15 botol. Okay. 15 botol.
Mana? Tak nampak sini. Okay, 15 botol kita dah bawa masuk. Jadinya kat sini kita ada balance. Kosong tambah 15. Dapat 15. Okay. Lepas tu. Oh ya. Betul. Yang ini lupa nak cakap. Okay. Untuk 20 hari bulan punya memo. Ini bukan kita tetapkan tau. Terperasan pula. Ingat I yang tulis benda ni. Yang ini memang soalan dah tetapkan. Jadinya, you akan ambil yang kuantiti ni. Kuantiti ni you akan masukkan dia ke dalam you punya kad inventory. Nampak? 6 kan? Sekejap, I tunjuk lagi sekali Okay, ni 20 hari bulan. Okay, semua tengok. Ni nampak tak? Dekat lampiran ni muka surat 22. Sos cili 6. Mayonis 6. Telur 11. Kalau 11 papan, jadinya I 11 kali dengan 30 dapat 330 biji. Okay, now I pergi dekat kad inventory. Ni terbalik. Yang ini memo yang pergi letak kat inventory. Dia tak macam tadi. So, I pergi dekat kad inventory, I masukkan. So, sos cili 6. I masukkan sini 6. So, berapa balance I? 15 tolak 6. I ada balance ada 9. So, jangan lupa darabkan dengan harga seunit I. Iaitu ini RM12. Dapat 108 tinggal. Okay. So, I pergi pula dekat mayonis. Sama kan tadi? Mayonis I keluarkan berapa? 6. I tunjuk lagi sekali. 6 paket. Nampak? Mayonis. So, dekat inventory pun sama. I keluarkan 6 paket. Letak kat kolom keluar. Nampak ni? Kolom keluar. Jadinya, dekat sini, I keluarkan dia 6. Jadi, 16. Ada 16. Tolak keluarkan 6. Balance ada lagi 10 paket mayonis. Jangan lupa darabkan dengan kos seunit. Dapatlah jumlah. Okay, dah settle mayonis. Kita pergi telur. Telur. Okay, telur. I tahu you stress buat kerja khusus ni. So, kita kena relax. Okay. 330. Macam mana dapat? Sebab I keluarkan. Sebab dia bagi tu 11 papan. Satu papan 30 biji. 11 kali 30. 330. So, I darabkan dia. Dapat 330. So, dekat kad inventory telur. I keluarkan dekat letak kolom keluar. Letak situ 330. Dekat sini kan sayang. I taruh warna hijau. Kenapa? Maksudnya warna hijau ni adalah warna yang tetap. Semua orang akan sama. Ni tak apa nak tiru. Sebab ni amount dia akanlah sama. Okay. So, jadinya hari tu kosong kan. I dah buat masuk 360. So, I ada balance lagi 360. I dah buat keluar 330. So, I ada balance lagi sebanyak 30 biji. Jangan lupa sebiji I 30 sen. So, I darabkan 30 sen. So, itu I punya jumlah. So, itu adalah memo untuk bertarikh 20 hari bulan yang ada dekat lampiran B. Muka surat 22. Settle. Okay. Okay, lepas tu kita pergi lagi tarik. Ting. Cari ada lagi ke memo? Ada. Dekat muka surat apa? Muka surat 26. Tarikh bila? 28 hari bulan. Okay. So, yang ni I buat sendiri warna merah. Merah ni I buat sendiri lah. Okay. Ini I tak taruh dulu tau. I pergi buat kat inventory dulu. Sebab I nak tengok berapa yang I boleh. Nombor yang logik. Supaya amount tu tak terlebih. Tak terlebih tu maksudnya apa tau? Okay, contoh lah I pergi sos cili Pergi sos cili dulu. Okay, I pun pergilah dekat sos cili. Mana sos cili ni? Okay. So, I ada balance 9. Kenapa I kena buat kat inventory dulu? Katakan tiba-tiba I macam tamak kan. Dalam tamak haloba tu, I pergi letak kat sini 10. Tak logik. Sebab kita ada 9 botol je. Kenapa boleh keluarkan 10? Faham tak? Sebab tu, you kena buat dulu kat inventory. Baru you masukkan ke dalam you punya lampiran B. So, I masukkan sini berapa? I rasa I nak keluarkan 3 je lah. I bergantung pada hari. I tengok tarikh. Sebab tak March sampai 30 kan, 31. So, dalam berapa hari je tinggal. Saya keluarkan 3 je lah. Macam tu. Okay. Macam ni kenapa keluarkan banyak orang ni. Dia letak 6. Sebab ni 20 sampai 27 ada 7 hari. Sebab tu banyak. So, apa amount yang ada kat sini. You macam kena fikir logik. Tengok tarikh. Macam ni kan. 8, 14. Okay. 8 ke 14 mungkin mengambil masa 7, 6 hari. Keluarkan 4 botol. Macam tu. Ni kenapa 2 je. Sebab ini sekejap je hari dia. Faham? So, you kena macam bermain dengan nombor-nombor yang logik. Bila you pandai tetapkan nombor tu, you atas logik punya, orang kata apa, nombor yang logik you taruh, you akan rasa macam, okey lah. Taklah you rasa macam ragu-ragu, betul ke nombor yang I taruh ni? Faham? Okay. So, tengoklah dia punya hari, berapa hari, 7 hari ke, 6 hari ke, okay. Okay, so so baki yang ada untuk sos cili ni, lepas 9, tolak dengan 3 adalah 6. So, darabkan RM12 seunit, dapat 72. So, 6 kan? 3 kan? I keluarkan 3. So, I pergi dekat soalan I. Muka surat 26. I taruh 3 botol. Tada! Nampak? Okay. Lepas tu kita pergi mayonis pula. Pergi dekat mayonis. Mana mayonis kita ni?
Pergi kat mayonis. 28 hari bulan, I decide untuk keluarkan sebanyak 3 paket. So 10 tolak 3, hari tu ada 10, I dah keluarkan 3, tinggal 7 paket. Jangan lupa daratkan dengan RM18, so 126. 3 paket kan? Okay, pergi dekat soalan, I taruh situ 3 paket. Tada! Okay. Boleh. Okay, lepas tu, yang ni pula, telur. Telur, pergi balik dekat ke inventory, pergi dekat bahagian telur. Yang telur, I decide untuk keluarkan, kalau ikutkan hari tu ada 30. 27 hari bulan, I ada beli, I tambah lagi 450. So, sini I ada available sebanyak 490. So, daripada 490 tu, I decide untuk keluarkan sebanyak 300 sahaja. Kenapa I keluarkan 300? Mungkin tempoh masa dah tak lama. 28, 29, 30, 31 dalam 4 hari je. So, I keluarkan 300 biji saja. Mungkin satu hari I jual 80 biji telur ke. Okay. So, jadinya, dekat sini jumlah dah tolakkan 490 tolakkan 300 ni. I dapatlah dekat sini sebanyak 180. And jangan lupa setiap baki yang ada ni darabkan dengan kos unit. So, dapatlah balance dia. Okay. So, settle lah nampak. Telur dah habis. Lagi apa lagi? Sos cili pun I dah settlekan. Cun. Okay. Lepas tu, mayonis pun sama dah settlekan. So, yang telur tadi, lupa pula. Yang telur tadi, mana telur tadi? Okay, ni. I keluar 300. Satu papan 30 biji. Jadinya 300 bahagi dengan 30, maka I keluarkan sebanyak berapa papan? I keluarkan sebanyak 100 papan. Ini pun salah juga. Okay, so ini I betulkan. Yang ini I keluarkan sebanyak 10 papan. Sebab I keluarkan sebanyak 300 biji. So, 300. Kan? 300 bahagikan dengan 30. So, bila bahagikan 30, I dapatlah sebanyak 10 papan. So, I keluarkan sebanyak 10 papan. Telur ni pun jangan tinggal terlalu banyak ya. Kalau boleh, lagi sikit lagi bagus sebenarnya. Apa maksud I jangan tinggal banyak ni? Ada lagi 180 biji. So, mungkin tinggal lagi 6 papan. So, ada lagi 6 papan telur. Okay? So, itulah cara untuk you letakkan amount dia. Okay. Boleh. Okay, settle lah. So, telur dah settle. Sos cili dah settle dan sebagainya. So, untuk roti oblong, burger kambing oblong ni pun lebih kurang sama lah macam tadi. Okay. Cuma untuk roti burger ayam, lagi apa lagi roti oblong, burger kambing oblong, dia tak ada macam dalam memo tadi. So, you tak perlu masukkan ke lampiran B. Yang ini you akan masukkan dekat mana tahu nanti? Dekat bahagian lampiran C nanti. Itu penjualan. Okay. Okay, next kita pergi pula kepada burger ayam. Now, kita tengok burger ayam. Burger ayam pun kita dah settle. Okay, tadi kita dah masukkan kan? Kita dah settle. Ada 300, lepas tu keluar 220, balance 20, bawa masuk 600, jadi 620, keluarkan. Okay, sampailah jadi balance kat sini. Bukan balance sampailah ada baki. Balance baki tu samalah. Okay. Okay, lepas tu sama juga, you pun buat untuk roti oblong, benda yang sama, ada 200. Nak keluar berapa nak keluar berapa daripada 200? Saya keluar 170 je lah. So, sini ada baki lagi 30. Darat dengan 80 sen, dapatlah nilai dia. Okay. 8 hari bulan I ada beli 200. Maka 200 tambah baki hari tu 30. Sini jadi 230. Darat dengan 80 sen. Okay. Lepas tu 18 hingga 14. 8 hingga 14 ni I decide untuk keluarkan. I nak gunakan sebanyak roti sebanyak 190. Okay, jadinya dekat sini akan jadi berapa? Tolakkanlah dia. 230 tolak dengan 190 dapat 40. Darat dengan 80 sen. You repeat benda yang sama. 40, you hari tu ada beli 200 jadi 240. 15-21, I decide untuk keluarkan sebanyak 200. Maka 240 tolak 200, ada balance lagi sebanyak 40 roti oblong. Jangan lupa daratkan juga dengan kos unit 80 sen. Benda yang sama. Okay. Yang ni 80 hari tu, 40 balance hari tu, ada beli baru 240, so ada balance 320. Darat 80 sen, kos unit 256. Okay, 22, 28, I darabkan, I keluarkan, I decide 28, I decide untuk keluarkan 250. So, 320 tolak 250, I ada balance banyak 70.
29 hingga 30 I decide untuk keluar mungkin tak banyak. I keluarkan 30 je sebab tinggal 2 hari je. So dekat sini ada balance 40 roti oblong. So dapatlah dia punya ni. Jumlah dia lepas kalikan dengan kos unit. Okay. Cumanya apa yang I beritahu untuk roti oblong dengan burger kambing oblong, bahagian keluar nilai dia kena sama. Logik lah sayang. Kalau you tak jual roti, you akan jual roti sekali dengan burger kambing oblong. So apa yang you keluar untuk roti oblong dengan burger kambing oblong akan jadi amount yang sama. So I punya nilai ni akan sama. Okay, tunjuk sama Okay, nampak ni. 170, 190, 200, 250, 30. Okay. Sama Sekejap. Keluarkan ni, I letak sama dengan yang atas tadi. Nampak? Okay, cuba tengok. Nampak tak? 170, 190, 200, 250. So, you pun kena buat benda yang sama. Tolong samakan dia. Okay? So, nanti baki ni pun sama. Buat macam biasa. Yang baki tambah masuk, tolak keluar. Pakai formula yang ajar tadi. So, ni baki I. And setiap satu tu, I kalikan kos unit. Macam hari tu, I decide. Satu oblong punya burger kambing ni, I decide adalah RM3. So, I kalikan. So, ini I punya balance. Okay? So, siap. So, inilah dia berkaitan dengan card inventory. Bagi barang niaga seperti roti burger, burger ayam, telur, roti oblong, burger kambing oblong, sos cili dan mayonis. Okay. So nanti ini kita akan gunakan untuk melengkapkan jadual bagi lampiran C pula. Okay. So I think that's all untuk bahagian yang ketiga ini. So nanti kita akan teruskan pula dengan bahagian yang keempat untuk kita bincangkan macam mana untuk kita selesaikan berkaitan dengan penjualan secara tunai dan juga penjualan secara kredit bagi barang-barang yang kita jual ni. Okay? So jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment I punya video dan juga YouTube channel I. Okay? So see you guys on next part. Kita jumpa lagi. Bye. Thank you. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay? Bye.